Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan bikum fi qanat Dunia Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua kawan-kawan yang menonton channel Cik Devi ni? Terima kasih Cik Devi ucapkan sebab sudi menonton video ni. Untuk video kali ini dan seterusnya, Cik Devi nak cerita tentang nak korek balik kisah-kisah sirah tentang apa yang berlaku sekarang ni untuk pengetahuan kita sama-sama. Okey, seperti apa yang kawan-kawan tengok sekarang ni, ada dua perkara yang merisaukan lah bagi Cik Devi. Pertama, sekarang ni kes COVID masih lagi meningkat. Okey, diharap kawan-kawan semua jaga diri baik-baik, jaga SOP, jangan keluar kalau tak ada keperluan. Dan satu lagi kes yang memang satu lagi isu yang sangat besar sekarang ni dan berlaku setiap tahun, terutama di bulan Ramadan, iaitu Israel telah menyerang dan membunuh rakyat yang tak berdosa di Palestin. So kita selama ni lah kita selalu mendengar tentang Israel, tentang Yahudi, tentang Palestin. Jadi adakah kita jelas tentang nama-nama ni semua? Adakah kita jelas tentang sejarahnya, kenapa berlaku macam ni? Dan serangan ni telah bermula berlaku sejak daripada tahun 1948, tapi sebenarnya dia punya perancangan menakluk Palestin ni telah bermula sebelum tahun 1900, iaitu pada 1897 oleh seorang Yahudi. Okey, untuk video yang kali ini Cik Devi nak cerita tentang Yahudi, tentang apa asal Yahudi dan juga Bani Israel. Adakah Bani Israel itu sama dengan Yahudi? Okey. Dan bila kita nak tahu tentang Yahudi, tentang asal-usul Yahudi ataupun Bani Israel, dia dua-dua tu sebenarnya ada kisah di sebaliknya. Kita kena tahu dulu asal usulnya bermula dengan Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun sebenarnya Yahudi itu sebenarnya asal perkataan namanya daripada Yahuza, iaitu salah seorang anak Nabi Yakub. Tapi kita ambil tahu dulu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti yang kawan-kawan semua tahu, isterinya yang pertama adalah Sarah, Siti Sarah, dan selepas tu ada isteri yang keduanya itu Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim ada lagi dua orang isteri, iaitu Keturah dan juga Hajun. Dan ini maklumat tentang ni dapat dalam Old Testament. Old Testament tu kawan-kawan rupa-rupanya adalah Torah. Okey, itu nanti kita cerita nanti. So kita cerita dulu tentang Siti Hajar. Siti Hajar anaknya adalah Nabi Ismail. Okey, itu bahagian lain, kita letak tepi dulu. Sekarang kita cerita tentang Nabi Ibrahim AS dengan isterinya Siti Sarah, yang mana Siti Sarah mempunyai seorang anak yang juga seorang Nabi, iaitu Nabi Ishaq AS. Okey, nak cerita dengan kawan semua, Nabi Ishaq beza usia dengan Nabi Ismail lebih kurang 14 tahun lah, menurut kisah yang saya dapat daripada Ustaz Auni. Lebih kurang 14 tahun. Dan pada masa tu Siti Sarah dah pun berusia. Dia macam ni, suatu hari Allah telah utuskan malaikat untuk menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dan juga Sarah tentang mengurniakan Sarah seorang anak lah, mengandung lah itu. Lepas tu Siti Sarah ni seorang yang suka senyum. Untuk mengubat hati dia, dia rasa macam aneh sikit sebab dalam usia yang dah berusia. Siti Sarah ketika tu usianya 90 tahun dan Nabi Ibrahim usianya dah 100 tahun, tetapi boleh pregnant dan boleh mempunyai anak kan. Satu yang macam gembira tapi macam terkejut lah kot. Jadi Allah telah menggunakan Siti Sarah anak, iaitu Nabi Ishaq AS pada usia 90 tahun. Jadi dan dinamakan Nabi Ishaq AS. Nabi Ishaq AS mempunyai telah berkahwin dengan seorang wanita, Rafkah binti Batwil. Rafkah binti Batwil ni pun ada keturunan yang baik-baik, yang telah dicadangkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishaq. Okey, anak Nabi Ishaq ada dua orang, iaitu Nabi Yakub. Pertama dia ada anak kembar. Anak kembar yang pertama adalah Ishu dan juga Nabi Yakub.
Okey, anak sulung Nabi Ishak ni, Yusuf, dia agak cemburu sikit dengan Nabi Yaqub, sebab Nabi Yaqub dia adalah anak yang disayangi. Jadi satu hari tu dia membuat kekerasan lah pada Nabi Yaqub. Jadi untuk diringkaskan, Nabi Yaqub pun dihantarlah ke Faddam Aram. Faddam Aram ni satu tempat di Iraq lah, kepada pakciknya sebelah ibunya, dan pakciknya bernama Laban. Duduk situ, bekerja apa semua di situ. Lepas tu tak lama tu pakciknya pun mengahwinkan Ishak dengan, nak mengahwinkan Nabi Ishak dengan anaknya. Anaknya ada 2 orang, iaitu Leah dan Rahil. Okey, tapi Nabi Ishak lebih suka kepada bukan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lebih suka kepada Rahil, anak kedua pakciknya. Tapi pakciknya tak tahu dan kahwinkan dengan anak sulungnya, iaitu Leah. Dah kahwin tu tapi nampak macam tak bahagia. Lepas tu tahulah pakciknya yang Nabi Yaqub ni suka kepada anak yang kedua. Jadi pada zaman tu boleh kahwin adik-beradik. Jadi pakciknya pun mengahwinkan Nabi Yaqub dengan adiknya pula, iaitu Rahil. Jadi Nabi Yaqub kahwin dengan Rahil dan juga Leah. Selepas tu masa tu syariat tidak melarang kahwin adik-beradik. Selepas tu tak lama tu Nabi Ishak telah memanggil balik Nabi Yaqub untuk balik ke Palestin. Jadi balik tu pakciknya menghadiahkan 2 orang gaji kepada Leah dan juga Rahil. Jadi Nabi Yaqub pun berkahwin dengan yang 2 orang gaji tu. Jadi isterinya telah melahirkan beberapa orang anak. Itu 12 orang anak Nabi Yaqub, ya, yang dikatakan 12 orang anak. Okey, nah Leah isteri pertama telah dikurniakan 6 orang anak, iaitu Ruben, Simeon, Levi, Yahuza, tu anak yang keempat, Isaac, Zebulun. Itu untuk isteri yang pertama. Isteri yang seterusnya Rahil, Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Dan orang gaji 2 orang tadi Zalfah, nama anaknya adalah Gad dan Asher. Dan yang keempat Balhah, anaknya adalah Dan dan Naftali. Jadi kesemuanya adalah 12 orang. Dalam 12 orang tu Nabi Yusuf ada kisahnya dalam Al-Quran. Dan dalam dalam isteri yang pertama tu, yang keempat tu Yahuza. Dekat sinilah bermulanya keturunan Yahudi. Dan atas nama Yahudi. Tapi masa ni belum wujud lagi Yahudi, agama Yahudi. Masa ni anak kepada Yahuza tu Nabi, ada keturunan Nabi juga kat situ, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Dalam keturunan Levi pula, anak yang isteri yang pertama, dilahirkan juga keturunan Nabi, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Okey, Nabi Yaqub alaihissalam digelar sebagai Israel. Okey, maksud Israel tu ia adalah nama khusus yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Yaqub. Israel maksudnya Isra, hamba, dan El adalah Allah. Maksudnya adalah hamba Allah. Jadi Bani keluarga dan Bani adalah keluarga. Jadi Bani Israel maksudnya keluarga hamba Allah. Jadi ke-12 orang anak Nabi Yaqub ni disebut sebagai Bani Israel. Bukan hanya Yahudi tu, Yahuza seorang. Yahuza tu yang keturunan Yahudi daripada bangsa Yahudi ataupun agama Yahudi daripada Yahuza. Tapi Israel adalah kesemua sekali, start daripada Nabi Yaqub dan kesemua 12 orang anak-anaknya. Jadi itulah dia Bani Israel. Maknanya Bani Israel ni tak semestinya Yahudi, tapi Yahudi memang dalam Bani Israel. So secara ringkasnya itulah dia bezanya. Itulah asal usulnya Yahudi, iaitu daripada Yahuza. Itu saya akan ceritakan pada video akan datang tentang selepas ni macam mana boleh timbul pula agama Yahudi. Sebab masa zaman Nabi Yaqub, zaman ke-12 orang anak-anaknya tu tak timbul lagi Yahudi. Zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman belum lagi timbul Yahudi. Dia timbul selepas zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan ke-12 orang Nabi Yaqub dan ke-12 orang anak-anaknya tu disebut sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel ni ada juga yang Muslim, bukannya semuanya menganut Yahudi dan sebagainya. So itu nanti kita akan ceritakan pada video akan datang. Jadi itulah dia. Saya harap kawan-kawan semua jelas dengan apa yang saya nak terangkan ni tentang Bani Israel. Yahudi asalnya daripada keturunan Yahuza. Tapi Yahuza tu bukan Yahudi, dan nanti kita jumpa lagi pada video akan datang lah untuk maklumat seterusnya tentang sejarah macam mana boleh
wujudnya negara Israel. Jadi sekian dahulu untuk video kali ini. Segala silap dan salah, ada kekurangannya, kawan-kawan semua boleh komen, boleh tambahkan info dekat ruangan komen. Dan jika video ini bermanfaat, tolong sharekan dengan kawan, ajak kawan sama-sama untuk menonton dan memberikan pandangan pendapat. Dan kita kena tahu sejarah, kita jangan buta sejarah, supaya kita jangan tertipu dengan cerita-cerita dari pihak-pihak yang akan memutabelitkan kisah yang sebenar. Jadi sekian dulu daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa.